Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bersama saya lagi Dr. Rozan Nizam Zakaria. So hari ini saya jumpa features baru iaitu kita nak buat discussion tentang isu kesihatan mental, tapi tak payah tengok muka saya dah. So siapa yang tak berkenan tengok muka saya tu boleh tengok dekat skrin je sekarang ni. So saya nak cerita tentang amygdala hijack. So ini topik kita hari ni. So basically apa maksud amygdala hijack ni adalah untuk kita memahami apa berlaku kepada otak kita bila kita dalam keadaan stres dan tertekan. Ini information atau maklumat yang penting untuk kita faham supaya kita menjadikan kemahiran mengendalikan tekanan sebagai antara perkara yang penting dalam hidup kita. Alright. So nak faham tentang apa yang berlaku kepada otak, specifically amygdala hijack waktu kita stres, kita kena faham tentang otak manusia dulu. Alright, so saya nak ajak kita semua belajar tentang anatomi otak manusia secara simple. So kita biasa tengok otak macam ni kan. Okay, so ini otak manusia, ni bersama dengan dia punya saraf tunjang. So ni bahagian otak lah. Okay, so jangan ketahukan saya punya lukisan. Ni basically konsep idea dia. So ni otak manusia. So ini depan, ni belakang. Okey, tapi sebenarnya otak manusia ni dia ada structure tertentu yang kita perlu faham. Okey. So apa structure ni? Pertama, kita ada otak pangkal. Kita panggil dia brain stem. So brain stem is tingkat pertama yang bersambung dengan kita punya spinal cord. Okey, so ini kita punya spinal cord. So dia connected dengan brain dekat otak pangkal. Kemudian kita ada tingkat yang kedua, which is kita punya otak tengah ataupun kita panggil limbic lobe. Okay, so limbic lobe. Jangan gelapkan saya punya tulisan, dan sebab tu saya jadi doktor. Kalau tulisan saya cantik, saya jadi arkitek. So, dan kemudian kita ada otak luar, iaitu bahagian yang kita panggil sebagai cerebral cortex. Okay, so ini cerebral cortex. So cerebral cortex ni dia ada fungsi-fungsi yang spesifik. Contohnya bahagian belakang untuk penglihatan, bahagian sini untuk deria rasa, bahagian sini untuk pergerakan. Bahagian yang kita nak fokus adalah bahagian depan otak manusia yang kita panggil frontal lobe. So frontal lobe adalah bahagian yang penting kerana dia berperanan mengawal kognitif, pemikiran dan tingkah laku kita. So ini frontal. Jadi secara umum saya nak kita faham tiga ni dulu. Okey. So yang pertama otak pangkal, brain stem. Yang kedua otak tengah, iaitu dah jadi pula dia. Iaitu otak otak tengah iaitu limbic lobe yang berfungsi mengawal emosi, dan yang ketiga otak luar yang berfungsi mengawal tingkah laku. Masa ni lah dia nak sabotaj saya. Okey, tingkah laku. Jadi tiga ni dia ada peranan yang spesifik, iaitu mengawal fisiologi, mengawal emosi dan mengawal tingkah laku. So faham tu dulu So tiga-tiga bahagian otak ni dia ada fungsi yang berbeza. Kawal so yang ni kawal fisiologi ataupun biologi tubuh badan kita, termasuk pergerakan jantung, pernafasan kita, kita punya parasimpatetik respon. Yang ni bahagian yang kawal emosi kita, iaitu bahagian yang menentukan menerbitkan rasa marah, sedih, mengaitkan perasaan itu dengan memori kita. So dia dekat sini. Dan yang ni bahagian yang menentukan tingkah laku kita. Jadi tiga-tiga bahagian ni adalah bahagian yang akan terkesan bila mana kita stres. Sebab tu bila kita stres kita akan perasan. Okay, bila kita stres kita akan perasan kita ada tiga simptom ni. Okay, jom kita tengok apa simptom yang ada. So bila kita stres, bila tengok macam ni nampak macam alien pula kan. So bila kita stres kan, kita akan ada symptoms biologi ataupun simptom fizikal. So ada setengah orang dia sakit kepala, ada setengah orang dia rasa nak muntah, mual-mual perut, dan ada orang dia jadi ketak-ketak tangan, ada orang jadi jantung laju. So ini symptoms fizikal yang originated from brain stem.
Yang kedua, kita ada otak tengah, iaitu otak emosi. Dan ini yang bila kita stres, kita jadi marah, sedih, rasa putus asa, rasa sekabut. So ini datang daripada otak tengah. Dan stres juga akan menerbitkan tingkah laku yang spesifik kan. Contohnya bila orang dia stres, dia jadi tak nak keluar, tak nak bercakap, dia tak nak makan sama dengan family, dia tak boleh nak buat kerja, dia quit, dia terlibat dengan pergaduhan. So itu adalah kesan tingkah laku daripada apa yang berlaku bila kita stres. So ini fasa pertama. Untuk kita faham amygdala hijack, kita kena faham apa yang berlaku dalam otak manusia. Okay, so settle boleh faham Alright, cemerlang. So next adalah kena beli pemadam baru ni, slow sangat pemadam ni. Okay, so next adalah untuk kita faham tentang konsep amygdala hijack. Apa benda pula amygdala hijack ni? Alright, tadi saya dah kata otak manusia ni dia ada 3 peringkat. Okay, so bila kita stres, dia selalunya bermula dengan kita dapat trigger. Okay, so trigger ni maksudnya benda yang rangsangan yang contribute kepada kita jadi stres. So contoh, kita stres dengan kita punya boss contohnya. So bila kita pergi kerja, kita nampak bos kita datang dekat dengan kita, kita nampak bos kita menjerit-jerit dalam meeting ke sebagainya. So punca itu akan datang kepada otak kita melalui sensori kita. Okay, sensori lah kan, sebab kita nampak bos kita, kita dengar, ataupun mungkin ada orang dia punyalah tak suka dengan bos, bau bos pun boleh trigger kan. So jadi dari bau pun boleh, dari rasa tak boleh lah kan, takkan kita nak rasa bos kita kan. So jangan buat perangai pula. So sensori ni datang, dia akan masuk ke dalam otak. So tempat yang dia akan pergi, yang pertama dia akan datang ke satu organ kecil atau bukan tisu kecil dalam otak kita, nama dia thalamus. Okay, so thalamus ni adalah kita punya, bukan Thanos thalamus. So thalamus ni adalah kita punya sensory relay center dalam otak. Dia proses sensory yang ada. Semua sensory kecuali bau tak sampai dekat sini. So thalamus ni dia akan start bagi signal. Dia akan bagi tahu otak, kita ada input baru, kita ada input baru, kita ada input baru. So dia pun hantar ke bahagian-bahagian tertentu. Alright, untuk diproses. Sebab dia center je ni. So dia macam pusat pengumpulan pos lah. Lepas tu baru dia agih-agihkan. So dia akan hantar ke beberapa tempat. So antara tempat yang dia pergi adalah, pertama dia akan pergi dekat kita punya limbic lobe, dekat kita punya mammillary body, yang dekat dengan kita punya hippocampus. Alright, so area-area ni yang saya sebut ni adalah area-area yang berperanan dengan yang relate dengan kita punya memory. Okay, so kenapa dihantar dekat memory? Sebab otak kita ADN akan proses sensory input ini sama ada dia berbahaya atau tidak berbahaya, supaya kita nak bertindak. Jadi dia akan hantar kepada hippocampus, untuk hippocampus kaitkan dengan database memori kita. Misal kata dalam memori kita ada tersimpan bahawa suara ni lah suara bos yang dulu pernah marah kita. Jadi memori daripada hippocampus ni akan relay back kepada kita punya limbic system, bagi tahu this is unpleasant sensory. Maknanya sensory ni bukan sensory yang menyeronokkan. So daripada situ dia akan start hantar ke dua tempat. Okey. So daripada situ dia akan hantar ke dua tempat. Kita tukar pen lah, cantik sikit. So dia akan hantar ke dua tempat. Pertama, dia akan hantar ke amygdala. Yang kedua, dia akan hantar ke prefrontal cortex. Okey. So dua tempat ni dia akan bagi dua different reaction. Amygdala duduk dekat limbic lobe, bermaksud dia control emosi. Prefrontal cortex duduk dekat otak luar, bermaksud dia control tingkah laku dan pemikiran. Jadi dia control rational. Okey. Jadi untuk setiap sensory dia akan ada dua outcome. Sama ada outcome emosi atau outcome rational. So input tadi boss. Okey, so boss yang
hippocampus kata trigger yang unpleasant. Jadi dihantar dekat amygdala, so amygdala akan terbitkan emosi. So emosi apa yang amygdala terbitkan bergantung kepada apa yang dia proses. Contoh emosi kata apa? Ini benda ni benda yang aku memang geram ni, marah betul lah ni. So dia pun marah. So emosi akan hantar tindakan. So department emosi cadangkan jom kita marah. So dia akan hantar signal yang sama kepada prefrontal cortex juga. So prefrontal cortex akan bagi option ataupun tindakan yang rasional. Dia kata apa? Dia ni kan bos, jadi kau duduk diam-diam saja. Dan kalau kau mengamuk, marah, lempang dia, kau terajang dia ke, nanti kau kena buang kerja pula. So dia suruh diam. Dan mungkin dia kata sabar, ataupun dia kata buat dek je. Buat dek macam ni je, buat dek je. Okey. Jadi kita akan bergelut dengan dua pilihan ini. Okey. Now, dalam keadaan tenang, okay, ini penting untuk kita faham. Dalam keadaan tenang, bukan bani tenang, dalam keadaan tenang. So, dalam keadaan tenang, selalunya rasional akan menang. Dan sebab apa? Sebab dalam keadaan tenang, otak kita boleh berfikir secara waras, dan kita boleh timbangkan emosi yang ada ni. Tapi dalam keadaan kita stres, biasanya otak emosi akan dominate. Sebab apa? Sebab bahagian otak yang emosi ni tadi, dia aktif. And so dia hyper excited. Dan jadi dalam keadaan macam ni, biasanya otak emosi yang akan menguasai diri. So inilah yang saya maksudkan dengan amygdala hijack. So bila kita tenang, prefrontal cortex rules. So ini prime minister in action. Tapi bila kita dalam keadaan stres, amygdala akan rampas kuasa. So amygdala akan jadi PM waktu kita stres. So problem dia adalah, walaupun emosi ni something yang valid, tetapi bukan semua keadaan emosi ni betul. Contohnya, ada masa kita perlu marah. Contohnya, ataupun kita perlu takut. Okay, emosi kata takut. Contoh, dapat anjing depan mata, otak emosi kata, ni benda menakutkan, lari. Otak rasional kata, tak apa, kita ni kan manusia, kita lagi kuat, ni semua makhluk Allah sebagainya. So dalam keadaan macam ni, rasional ni tak betul. Bukan tak betul, maknanya pilihan rasional ni tidak mampu menyelamatkan kita. Jadi kita perlu ikut emotional punya drive. Tapi dalam kebanyakan masa, sebenarnya kita still kena rely heavily on rational. Contoh, orang bergaduh suami isteri, ikut emosi memang nak bercerai-berai. Tapi rational akan fit decision kita. Dia akan kata mungkin waktu ni je dia marah, ataupun fikirlah anak-anak, apa nak jadi dengan keluarga nanti bila kita bercerai-berai. Jadi dia akan timbangkan antara dua ni. Jadi penting untuk kita faham bahawa bila kita dalam keadaan stres, siapa yang tengah rule sekarang ni. Dan ini penting yang kita perlu reflect. Dan sebab tu antara benda yang penting yang saya selalu ajar untuk orang yang dalam keadaan tertekan adalah konsep yang kita panggil sebagai mindfulness. Okay, so mindfulness penting, dan sebab mindfulness help kita determine dan kita ni dalam keadaan amygdala hijack ataupun still prefrontal cortex yang duduk dalam kita punya yang menguasai kita punya tindakan. And so belajar pasal mindfulness, dalam YouTube saya pun ada cerita tentang mindfulness. So basically mindfulness help kita satu benda. Bila kita ada stress, biasanya dia akan immediately warn us untuk bertindak. So ada something trigger, terus nak demand kita untuk bertindak. Orang marah, kita marah balik. Orang marah, kita marah balik. So contoh. Tapi mindfulness ajar kita, you can have space between the trigger and action. And sebab space ni lah yang akan bantu kita untuk decide sama ada amygdala yang overrules ataupun prefrontal cortex yang overrule. Dan waktu ni penting untuk kita spend dengan apa? And relaxation. So deep breathing, mindfulness, imaginary,
relaxation, music, arts, whatever helps untuk create space between trigger and action. Sebab tu penting untuk kita faham what happen dalam kita punya body, fikiran bila kita stress. Okay, so tu dulu. Bagi feedback dekat komen kalau anda rasa this method untuk saya berkongsi tentang isu psikologi lebih mudah difahami berbanding melihat video-video saya sebelum ni lah. Alright, ni saya punya eksperimen ya untuk using this methodology. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe YouTube channel saya Dr. Rozan Nizam Zakaria. Assalamualaikum. Berapa kali nak bagi salam tak tahu.